Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini, tuan-tuan dan puan. Saudara-saudara, berkaitan dengan rasuah, seringkali kita mendengar ada saja rasuah berlaku. Bahkan rasuah ini juga berlaku di kalangan pemimpin politik di Malaysia. Dan terkini, saudara-saudara, saya boleh katakan satu lagi jeruk yang ditangkap kedapatan berkaitan dengan rasuah RM 1.55 juta. Saya boleh katakan ini adalah bekas pemimpin. Satu artikel daripada FMT, rasuah RM 1.55 juta, bekas Datuk Bandar Johor Bahru JB mengaku tak salah 12 tuduhan. Ini satu lagi keputusan ataupun satu lagi berita berkaitan dengan rasuah yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Adib Azhari Daud didakwa terima wang itu sebagai upah bantu dua lelaki dapat pelbagai projek di kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Bekas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 12 pertuduhan menerima rasuah RM 1.55 juta antara 2020 hingga 2021. Adib Azhari Daud 63 didakwa menerima wang untuk diri sendiri sebagai upah, membantu dua lelaki mendapat pelbagai projek di kawasan MBJB melalui seorang lagi individu lain bernilai antara RM 10.000 hingga RM 250.000 menerusi 12 transaksi berbeza. Antara projek itu ialah kerja penyelenggaraan tahunan, landscape tepi jalan bagi tempoh 28 bulan, kerja penyelenggaraan tahunan mencantas dan menebang pokok bagi tempoh 24 bulan, dan kerja penyelenggaraan loji rawatan kumbahan berpusat dan tebatan banjir Sungai Seget bagi tempoh 24 bulan. Selain itu, kerja membina dan menyiapkan jalan banjaran, kerja mengatasi masalah tebing runtuh di Flat Sri Orchid dan Taman Bukit Tropika. Saudara-saudara, kesalahan itu dilakukan di Jalan Serama 7 Larkin antara 26 Jun 2020 dan 6 Ogos 2021 mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta SPRM 2009 yang boleh membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM 10.000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, ini pasti satu lagi kejutan kepada kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Saudara-saudara, akhir kata, rasuah mesti dihapuskan. Satu artikel daripada FMT, untuk berita sepenuhnya Anda boleh lihat. Rasuah RM 1.55 juta, bekas Datuk Bandar Johor Bahru mengaku tak salah 12 tuduhan. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan terus setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir membuat pengakuan. Ada dua pengakuan Tun Mahathir yang mengejutkan ramai. Yang pertama sudah pasti, Dr. Mahathir yang secara menyindir ataupun secara sinis membuat kenyataan bahawa meminta bantuan Anwar untuk mengambil wang ataupun duit bilion yang didakwa dicuri oleh Mahathir untuk meminta bantuan Anwar Ibrahim untuk mengesan lokasi itu dan membawa pulang duit yang dicuri oleh Mahathir itu melalui dakwaan itu. Nah, akhirnya saudara-saudara, ada satu lagi pengakuan Mahathir berkaitan dengan RCI Batu Putih.
Saudara-saudara, bila kita sebut berkaitan dengan isu RCI ataupun isu Pulau Batu Putih, kita akan terus ingat dengan kenyataan Azalina Othman sebelum ini, di mana bekas PM boleh ditangkap sekiranya enggan memberikan keterangan. Dan kita juga dengar Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kenyataan akan hadir RCI. Dan terkini saudara-saudara, selepas saja pengakuan Dr. Mahathir itu, kita lihat apa kesannya. Ini satu perkongsian daripada Harapan Daily pada 2 Jun. Jawablah di RCI. Tak perlu ulas panjang, ramai kritik sikap Mahathir. Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengulas panjang selepas diarah hadir ke prosiding RCI Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun. Bagaimanapun, Mahathir menerusi laman X berkata, beliau akan menghadiri prosiding itu, tetapi sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan telah dituju kepada saya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli jemaah menteri sekarang, antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Jika semua tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup, katanya. Menjengah ke ruang komen di laman X Mahathir, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu tidak perlu banyak bunyi lagi, memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang. RCI ini bukan PRU, nak cari undi. Kalau betul nak takut apa, lainlah kalau salah. Dah panggil, pergilah, bukan cerita di sini. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bilah didedahkan dalam Dewan Negara. Hang spin, kata tak ada notis ni sampai mahkamah, keluarkan Sapina, duk aca play victim pula. Tak payah cakap banyak, hadir sajalah kalau berani, sama juga bab isytihar harta sampai bila nak tangguh. Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut berlangsung. Nah, saudara-saudara, kita dapat lihat kenapa ada komen memberikan peringatan kepada Mahathir. Ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat. Mungkin kerana usianya yang sudah menghampiri 100 tahun. Kalau kita nak cakap keadaan kesihatan Tun Mahathir kritikal, kita tak boleh cakap juga. Kerana Mahathir kita dapat lihat masih lagi aktif, masih lagi boleh berjalan ke sana sini. Tapi di dalam politik mungkin Mahathir sudah kritikal. Kerana beliau hari ini bukanlah seorang ahli parlimen dan beliau hari ini bukan pun mengetuai mana-mana parti. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Mungkinkah ini satu lagi penolakan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Mungkin sudah tiba waktunya Tun Mahathir rehat saja dan terus tidak lagi aktif di dalam politik dan terus rehat dan menjadi negarawan yang baik. Apa komen Anda untuk ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.